Jadi soalannya ialah terangkan bagaimana alat pembersih vacuum berfungsi. Ya, terangkan bagaimana alat pembersih vacuum berfungsi. Ya, jadi apa itu alat pembersih vacuum? Vacuum cleaner, vacuum cleaner. Cuba lihat gambar ajarnya. Vacuum cleaner ini binaan utama, ya, binaan utama. Jadi cuba lihat di sini ada bahagian penyedut. Di sini kotoran disedot, masuk. Okey, di sini ada kipas yang berputar, di sini ada liang-liang. Liang-liang ini membenarkan udara keluar, liang-liang ini. Okey, jadi macam mana dia berfungsi? Jadi walaupun soalan berbentuk, ya, cara sesuatu alat itu berfungsi, kita juga mesti gunakan pendekatan sama. Okey, jadi terlebih dahulu apakah konsep di sini? Apakah permulaan ceritanya? Permulaan cerita ialah kita hidupkan alat. Kalau kita hidupkan alat, mestilah kipas berputar. Dan kesan akhir ialah kotoran disedut. Cuba kita lihat. Okay. Jadi sebenarnya ciri yang awal ialah kipas putar. Kipas dihidupkan. Dan kesan akhir ialah kotoran disedut masuk ke dalam alat pembersih vacuum. Tetapi kalau saya tulis macam ini, sebenarnya adakah kita dapat lihat apa-apa kuantiti fizik yang sangat yang menolong kita dapat markah? Macam tak ada kan? Kipas dihidupkan. Mana ada saintifik, istilah yang saintifik? Tak ada. Tak ada kuantiti fizik disebutkan. Kotoran disedut masuk ke dalam alat pembersih vacuum pun tak nampak ada apa-apa kuantiti fizik. Jadi bermaksud jawapan kita lemah macam itu. Jawapan kita adalah lemah. Jadi kita kena fikir lebih lanjut dan masukkan kuantiti fizik. Kalau kipas dihidupkan, apakah kesannya? Jadi di sini apakah fungsi liang ini? Kenapa dia sengaja labelkan liang ini? Jadi sebenarnya ideanya ialah kipas berputar supaya udara dikeluarkan melalui liang ini. Jadi udara dalam alat pembersih vacuum dikeluarkan melalui liang. Itulah sebabnya, itulah fungsinya. Jadi cuba tengok dalam gambar ajar dan kena pasti apakah bahagian yang penting, ya. Biasanya dia akan labelkan sebagai satu clue, satu hint, sesuatu maklumat untuk anda, ya, untuk kamu membuat argumen anda. Jadi kalau udara sudah dikeluarkan daripada alat pembersih itu, apakah kesannya pula? Jadi jawapan kita ialah tekanan udara ataupun tekanan gas pun boleh dalam alat pembersih vacuum telah dikurangkan. Itulah maksudnya. Jadi kita telah berjaya mengaitkan satu istilah saintifik, tekanan udara. Tekanan udara itu ciri kuantiti fizik tekanan udara. Dan cirinya ialah dikurangkan. Jadi macam kita sudah berjaya lah, ya, menulis idea tentang ciri. Jadi itu sudah layak satu markah macam itu. Kemudian kita mesti cuba kaitkan pula apakah satu lagi kuantiti fizik yang lain pula. Jadi kalau berkaitan dengan tekanan udara dan kalau ada pergerakan benda macam kotoran ditolak masuk, apa yang sebenarnya menolak? Apakah yang sebenarnya menolak? Jadi kotoran ini supaya masuk ke dalam. Jadi sebenarnya ideanya ialah
tekanan atmosfera. Jadi sebenarnya kalau kamu tengok ayat ini, kotoran disedut masuk ke dalam alat pembersih vacuum. Sebenarnya cikgu katakan ini adalah satu ayat yang sangat lemah. Sebab di dalamnya ayat ini tidak nampak apa-apa istilah saintifik. Tidak ada kuantiti fizik disebutkan. Tetapi cikgu buat sedikit magic, ubah suai perkataan di dalam ayat ini. Dia akan menjadi ayat yang kukuh, ayat yang cukup kuat untuk menyokong argumen kamu. Apakah perkataan yang dimasukkan ke dalam? Jawapan kita ialah tekanan atmosfera. Jadi kita tak tulis kotoran disedut ke dalam, tetapi di sebaliknya saya tulis tekanan atmosfera menolak kotoran masuk ke dalam alat pembersih vacuum. Macam ini, tengok. Dengan hanya memperkenalkan struktur semula ayat itu dengan perkataan tekanan atmosfera. Sebenarnya, dia membawa maksud yang sama. Tetapi ayat macam ini ada markah. Ayat macam ini diiktirafkan sebagai satu hujah yang ukur. Berbanding dengan tadi kotoran disedut masuk. Faham tak? Jadi bila kamu tulis ayat, pastikan kamu sentiasa fikir tentang apa yang kamu telah pelajari dan cuba masukkan istilah-istilah itu. Okey, jangan semata-mata gunakan istilah yang tak ada kuantiti fizik. Itu dikira sebagai lemah. Okey, jadi kalau kita sekarang sudah kenal pasti ada tekanan atmosfera, ada tekanan udara, barulah kita fikir pasal hubungannya. Kan? Jadi kadang-kadang hubungan itu sangat jelas. Kita terus tulis terlebih dahulu. Kadang-kadang pendekatan kita ialah kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah bergerak balas dulu. Kemudian baru kita fikir tentang hubungannya. Jadi penulisan esei jangan terkungkung kepada satu aliran dari atas ke bawah. Macam itu sangat-sangat bahaya. Okey? Biarkan diri kamu tulis apa yang datang. Kemudian kamu susun semula ayat tersebut. Okey? Baik. Jadi hubungannya ialah kaitkan tekanan udara dengan tekanan atmosfera di luar. Tekanan atmosfera mestilah di luar. Jadi jawapan kita ialah tekanan udara di dalam alat pembersih vacuum kurang daripada tekanan atmosfera di luar alat pembersih vacuum. Itulah maksudnya. Jadi kita sudah kaitkan kedua-duanya melalui satu perhubungan. Jadi perhubungan boleh jadi satu rumus, macam contoh F sama dengan MA, P sama dengan rho HG, okay? P sama dengan F per A, macam itu. Boleh jadi satu rumus perhubungan. Boleh jadi satu prinsip. Menurut prinsip Archimedes, menurut prinsip Bernoulli, boleh jadi satu hukum, menurut hukum gerakan Newton kedua. Okay? Ataupun secara bandingan. Ini kurang daripada ini, itu lebih daripada itu, macam itu. Okey, jadi fleksibel secara umum. Inilah panduan kita menulis esei. Jadi, kena pasti sekali lagi tengok ada hubungan dari segi siapa mana lebih kuat. Kemudian ada kesan akhir, tekanan atmosfera yang tolak, dia masuk. Ada disebutkan tekanan udara sudah kurang. Jadi sekurang-kurangnya sudah 3 markah. Tekanan udara kurang, hubungannya dan tekanan atmosfera tolak. Jadi satu lagi markah ialah di sini kita sebutkan udara dikeluarkan daripada alat pembersih. Sebab kipas dihidupkan. Macam itulah biasanya 4 markah. Okey, pelajar-pelajar kan senang kan tulis esei, ya. Jadi kena pasti betul-betul teknik kita dan target kita. Jadi target kita ialah, strategi kita ialah jadual seperti ini, 3 bahagian dan apa-apa yang datang itu kita tulis-tulis sahaja dalam ruangan itu. Jangan ikut turutan, mesti yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ini. Jangan macam itu. Okey, tengok balik soalan itu, apakah perkataan kunci yang ada. Kalau tak ada dalam soalan itu, tengok gambar raja itu. Apakah bahagian yang kamu boleh kembangkan idea. Di sini kamu ada liang, ada kipas, ada kotoran. Jadi setiap
maklumat ini yang berlabel ini dalam gambar ajar. Label dan gambar ajar sebenarnya memberi panduan apa yang kamu kena terangkan dalam esei kamu. Jadi kotoran ditolak masuk, kipas keluarkan udara. Macam itu melalui bahagian ini. Jadi mesti ada maklumat dalam soalan. Ya, jadi boleh ubah, apa boleh ubah dimanipulasikan dan bergerak balas dan hubungan antara mereka. Okey, baik, itulah soalan yang kedua. Terangkan bagaimana alat pembersih berfungsi. Okey, baik.